Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ja'ala bi jihadi liyaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Allahumma jamhana haza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Amin. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita inayah untuk sama-sama kita hadir untuk kita menunaikan solat fardu Jumaat secara berjamaah. Baru saja kita selesaikan sebentar tadi, dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberi kekuatan dalam diri kita untuk kita berada di dalam satu halaqah yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-ilmu. Mudah-mudahan kita diredai dan diberkati Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampailah ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tazkirah hari ini saya ambil satu potong hadis daripada kitab Qisas al-Ghaib fi Sahih al-Hadis an-Nabawi, karangan seorang ulama yang masyhur, iaitu Dr. Umar Sulaiman al-Ashqar rahimahullah ta'ala. Saya ambil satu tajuk masya-Allah yang sangat bertepatan dengan kita, iaitu ambillah wahai anak Adam, memang kamu tidak akan puas akan sesuatu. Nah, ini kitab hadis berkenaan hadis-hadis sahih berkenaan dengan kisah ghaib dan ajaib. Ghaib dan ajaib. Nah, masya-Allah. So kisah ni tajuknya adalah ambillah wahai anak Adam, memang kamu tidak akan puas akan sesuatu. Ataupun dalam Arabnya, dunaka ya ibn Adam fa innahu la yushbiq syai'. Baik. Apa kisahnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yawma yuhaddisu wa 'indahu rajulan min ahli al-badiyah anna rajulan min ahli al-jannati istahzana rabbahu fi zar'i wa qala awalasta fiha syi'ta qala bala walakinni uhibbu an azra' fa asra'a wa bazara fatabadarat tarfa nabatuhu wastiwa'u wastihsadu wattakhwiruhu amsal al-jibal. Wa qala Allah ta'ala dunaka ya ibn Adam fa innahu la yushbi'uka syai'. Fa qala al-arabiyyu ya Rasulullah la yajidu haza illa Quraisyan aw Ansariyan fa innahu ashabu zar'i fa amma nahnu falasna bi ashabi zar'i. Wa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, atau kama qala. Takrij hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada dua tempat yang berbeza. Pertama dalam kitab Al-Tauhid bab kalami al-Rabbi ma'a ahlal jannah, nombor hadis 7519. Dan dalam kitab Al-Mazari'ah, kitab pertanian, nombor hadis 2348, Sahih Bukhari. Imam Bukhari letakkan hadis ini pada dua tempat berbeza dalam dua kitab yang berbeza. Satu dalam kitab Tauhid, satu lagi kitab pertanian. Nah, nombor hadis dalam kitab Tauhid 7519, dalam kitab pertanian nombor hadis 2348. Baik, apa maksud hadis ini? Terjemahannya,
Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan pengajaran dan bersama baginda seorang lelaki daripada pedalaman. Sesungguhnya seorang lelaki daripada ahli syurga memohon kepada Tuhannya untuk bercucur tanam. Dia ditanya, bukankah kamu sudah dapat apa yang kamu mahukan? Jawabnya, bahkan akan tetapi aku suka jika dapat bercucur tanam. Maka dia menabur benih lantas terus tumbuh membesar, berbuah, dituai dan hasilnya bertimbun seperti gunung. Lalu Allah berfirman, ambillah wahai anak Adam, sungguh kamu tidak akan puas dengan sesuatu. Lalu Arabi itu berkata, wahai Rasulullah, tidak didapati karena apa ciri-ciri ahli syurga itu melainkan pada orang Quraisy dan orang Ansar kerana mereka ahli bercucur tanam. Manakala kami pula bukan daripada ahli bercucur tanam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergelak. Ini hadis dia. Ya, kita tengok tafsiran hadis ini. Ada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah masya-Allah adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat masyhur kita kenal. Periwayat hadis yang paling masya-Allah banyak. Ada hampir 5.700 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah masya-Allah. Asalnya dia adalah di kalangan ahli sufa, dikenali sebagai ahli sufa. Ahli sufa ni mereka yang tinggalkan keluarga atau mereka yang tidak ada keluarga mai duduk di masjid Nabi. Hidup mereka di masjid Nabi. Dalam riwayat Ibni Taimiyah disebut hampir 400 orang ada ahli sufa. Dan ada sebagian yang menjadi sahabat Nabi daripada kalangan mereka. Antaranya Abu Hurairah, ada lagi Abu Dzar, Sa'ad, Abi Waqqas, dan mereka ni semua asalnya daripada ahli sufa. Dan mereka hidup ni ihsan pemberian orang. Mereka duduk di masjid Nabi saja. Orang mai bagi makan, orang mai bagi minum, makan minum lagu tu sajalah, masya-Allah. So Abu Hurairah ni masya-Allah dia asalnya ni ahli sufa lah, masya-Allah. Kadang lapar, teramat amat lapar, tunggu sahabat Nabi siapa-siapa mai kau. Kalau dia nampak Abu Bakar mai, Abu Hurairah pergi dekat. Sayyidina Abu Bakar suruh ajar Quran. Ya Abu Bakar, ajarlah aku Quran. Dalam hati dia beranggapan bila Sayyidina Abu Bakar ajar dia Quran, kot Sayyidina Abu Bakar boleh bagi dia kerja kot, tengok kesungguhan dia mengaji Quran, bolehlah dapat duit sikit. Tapi Sayyidina Abu Bakar baca sepotong ayat Quran dia balik macam tu aja. Tunggu pula siapa yang nak mai. Sayyidina Umar pula mai, masya-Allah. Pergi tanya dekat Sayyidina Umar pun baca 2-3 ayat Quran, dia pun balik, masya-Allah. Tunggu-tunggulah Nabi yang mai. Dia malu nak minta dekat Nabi pula, tapi Nabi tahu apa keperluan para sahabat ni, masya-Allah. So Nabi panggil, nama dia Abdul Syams. Abdul Syams ni maksud dia hamba matahari. Tetapi Nabi tukarkan namanya kepada Abdul Rahman. Abdul Rahman hamba Allah Subhanahu wa taala lah, masya-Allah, itu lebih sesuai namanya. Cuma nama kunyahnya dia dapat Abu Hurairah. Yang membawa maksud kepada bapa kucing lah. Tapi kalau nak lebih tepat lah, wallahu alam lah. Kalau nak lebih tepat, dia bukan bapa kucing. Bapa anak kucing itu lagi tepat. Kerana dia suka ambil kucing dia lepas dekat lengan dia. Kalau kucing besar, macam mana nak duduk dalam lengan? Tidak, cakap habis kan, masya-Allah. Maknanya yang dimasukkan itu adalah anak kucing. So Abu Hurairah ni dia lebih kepada bapa anak kucing. Masya-Allah, bapa anak kucing, masya-Allah. Cuma ada riwayat yang mengatakan Nabi suka panggil dia Abu Hir. Abu Hir ni maksud dia bapa anak kucing jantan. Wallahu a'lam, masya-Allah. Ini pun masya-Allah kadang-kadang dia menyangkal tanggapan sesetengah kepercayaan orang kita ni, suka kata binatang binatang kesayangan Nabi ialah kucing. Kucing adalah binatang kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sanggup pergi bagi nama Mu'iza, mana dia pergi cari, kita pun tak tahu. Dia kata nama kucing Nabi ini Mu'iza. Masya-Allah, kononnya binatang kesayangan Nabi adalah kucing. Tak betul benda ni, masya-Allah. Tak betul. Kena betulkan balik kepercayaan kita, terutama sekali bila sabitkan benda tu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Bukan kucing saja Nabi suka, semua binatang, masya-Allah.
suka pada Nabi. Nabi pun sayang semua binatang. Pasal Nabi rahmat. Ya, Nabi bawa rahmat. Jadi kita pergi sandarkan kucing saja binatang kesayangan Nabi itu tak betul. Masya Allah. Yang sayang pada kucing ni Abu Hurairah. Itu nama dia pun Abu Hurairah. Masya Allah. Nah, itu nama kunyah dia. So Nabi tengok ya, Nabi panggil Abdul Rahman, pergi dekat mimbar saya ni. Kalau ada susu ke apakah kau ambil susu tu. Memang ada orang pergi gantung susu untuk Rasulullah. Itu untuk Nabi. Mimbar ni. Saya minta ambil lah susu tu, pergi bagi dekat semua ahli sufa. Belen ambil kat kamu. Dia tengok akhlak Nabi yang sangat mulia tu, membuatkan dia rasa sangat cinta pada Nabi. So itu yang dia ikut Nabi sedia sehinggalah dia ambil dilantik sebagai sahabat Nabi SAW dan antara perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, Masya Allah, 5.700 lebih hadis. Adakah mereka tulis hadis itu? Tak. Nabi tidak membenarkan penulisan Nabi hadis. Sebab Nabi risau sagi hadis Nabi bercampur pula dengan Quran. Tu Nabi tak mau, tu sebabnya Nabi tak bagi. So 5,000 hadis ni macam mana dipantau? Hafal, Masya Allah. Hafal, semuanya hafal. Masya Allah, tabarakallah. Itu sahabat Abu Hurairah, Masya Allah. Asalnya orang susah. Dia susah. Tapi di hujung-hujung hayatnya itu dia antara sahabat yang paling kaya. Dia antara sahabat yang kaya. Dia pernah jadi gubernur di Kufah, kemudian dipecat, Masya Allah. Yang pecat dia tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni macam dia kerja, dia pecat orang aja kot. No? Khalid Al-Walid pun dia juga pecat. Ya, Masya Allah. Khalid Al-Walid yang dikenali sebagai Saifullah, iaitu pedang Allah ni pun dipecat. Apa kesalahan mereka? Tak ada. Tak ada kesalahan. Tapi kenapa dipecat? Kerana Sayyidina Umar ini dia nak menjaga kemuliaan para sahabat ini daripada difitnah dan sebagainya. Khalid Al-Walid, apa kesalahan dia? Sikit pun tak buat salah. Tetapi cuma tanggapan orang terhadap Khalid Al-Walid ini. Esok perang? Ya, esok perang. Khalid ada? Ada, kita menang. Bila perang? Minggu depan perang? No problem. Khalid ada tak? Khalid ada, cantik, kita menang. Ini tanggapan orang. Maknanya mereka beranggapan Khalid Al-Walid ada, perang kita menang. Jadi Sayyidina Umar dia nak tukar tanggapan itu. Kita menang bukan kerana Khalid, kita menang kerana Allah. Sebab tu dia dipecat. Walaupun dia tak ada pun kita tetap boleh menang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya dia dipecat. Bukannya Masya Allah tabarakallah ada kesalahan apakah. Tapi Sayyidina Khalid Al-Walid dia pergi juga perang, Masya Allah. Dia pergi juga perang. Atau dia tanya, ni apa sudah kena pecat lagi main perang macam apa? Cik, duduk rumah lah. Dah lah, saja saya tambah lah kan. Kenapa ni perang ni? Kamu kan dah dipecat. Atau Sayyidina Khalid dia jawab balik. Ana la uqatil min ajli Umar wa innama uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku ni berperang bukan untuk Umar. Aku perang untuk Tuhan Umar, Masya Allah. Ini Masya Allah. Itulah antara semangat ukhuwah yang Nabi semai di dalam diri para sahabat. Yang perlu ada pada kita pun. Kita ni hari ni kalau kena pecat, esok buka parti baru. Tu dia politik pula dah. Hari ni hilang jawatan, esok parti baru. Lepas tu londe habis ni. Ni dia buat macam ni, dia buat macam ni, dia buat macam ni. Pasal apa? Bila ada kuasa tak mau cakap? Tidak kan? Walhal bila ada kuasa yang baru kena cakap benda ni kan? Beranilah, Masya Allah. Berani kerana benar. Apa kata Nabi? Kalau Fatimah curi pun aku potong tangan dia. Kan Nabi kata macam tu kan? Mana Nabi suruh pegang pada kebenaran. Ada jawatan tak mau cakap. Hilang jawatan semua londe habis. Masya Allah. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini pun dipecat tu antara sebabnya kekayaan yang ada pada dia. Takut menjadi fitnah di kalangan orang. Kekayaannya memang luar biasa. Antara sahabat Nabi paling kaya juga Abu Hurairah ni, Masya Allah. Walaupun dia kaya, dia tetap bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So antara amalan yang dia pegang, yang Nabi ajar pada dia. Amalan yang Nabi ajar pada Abu Hurairah. Ada 3 amalan, Masya Allah. Tapi saya saja kongsi amalan ni pada tuan-tuan. Saya bukan level nak kata tuan-tuan, saya nak bagi satu amalan, Masya Allah kan. Tu saya bukan level tu. Saya tahu level saya di mana. Saya cuma kongsi bersama. Pokok kalau kita amalkan amalan ini, wallahualam.
Masya-Allah kan. Apa dia amalan? Nabi ajar. Nabi kata Abu Hurairah ni Abdul Rahman, sunat duha walau 2 rakaat jangan tinggal. Sunat duha walau 2 rakaat jangan tinggal, masya-Allah. Tu dia. So, kita amalkan benda ni. Sunat duha, masya-Allah. Walau 2 rakaat. Bagusnya 4, lagi bagus 6, masya-Allah. Kan? 8. Berlebih tu tak tahu ada riwayat tak tahulah, masya-Allah yang saya tahu 6, 8 begitulah. Nah, cantiknya kalau kita buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Nak buat 4 rakaat 1 salam pun boleh. Boleh, tapi afdalnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, itu yang terbaiknya, masya-Allah. Sunat duha walau 2 rakaat. Nak baca apa dalam duha ustaz? Rakaat pertama biasa, inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Selesai, masya-Allah. 5 minit dah sampai. Tapi fadilatnya subhanallah. Kan? Ni nak amat ni, masya-Allah. Kadang-kadang ada benda ada perkara yang Nabi tak suruh kita buat ataupun dia lebih dikenali sebagai jibili. Jibiliyah ni apa dia? Perkara-perkara yang Nabi buat, yang biasanya sebagai perkara-perkara tabi'i. Sebagai seorang manusia apa Nabi buat? Berjalan, duduk, tidur, makan dan sebagainya ini. Itu Nabi tak suruh kita buat pun. Tapi ada sahabat yang suka. Antaranya Abdullah ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, dia suka tengok Nabi buat apa. Nabi pakai selipar macam mana, dia pun suka pakai selipar macam tu. Tidak ada seorang sahabat yang mirip ataupun lebih berpegang kepada sunnah Nabi SAW melainkan Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Walaupun Nabi macam biasalah, Nabi pun tidur juga macam kita tidur kan, Nabi pun berpeluh juga kan. Jadi dia tengok benda ni semua. Nabi tak suruh, itu disebut sebagai jibiliyah, iaitu perkara-perkara biasa, amalan-amalan tabi'i Nabi, macam sebagai seorang manusia Nabi buat apa kan, masya-Allah. Tapi sahabat ni dia sayang kepada Nabi sampai itu pun dia suka tiru. Apatah lagi kalau Nabi suruh buat, lagilah kena buat walaupun dia sunat. Ni kita kena ingat benda ni selalu. Walaupun benda tu tahap dia, status dia sunat saja, tapi kalau dia sabit dengan seruan Nabi, tuan-tuan buat. Sebab Nabi takkan saja-saja suruh buatnya. Kan, masya-Allah. Maknanya ada sesuatu yang luar biasa. Macam siwak kan. Nabi kata, kalau tidak menyusahkan umat aku, maka aku akan wajibkan mereka bersiwak setiap kali mereka mendirikan solat. Kalau tidak menyusahkan. Yang menghalang siwak tu apa dia? Kewajiban siwak. Susah. So Nabi tengok, susah pula segi umat aku. Tetapi perkara itu kalau kita tengok betul-betul ada sesuatu yang paling luar biasa dalam bersiwak. Kalau ada, Nabi tak kata aku akan wajibkan. Masya-Allah. Sebab itulah di hujung-hujung hayat Nabi pun, sebelum Nabi nak wafat pun, riwayat yang sahih mengatakan Aisyah radhiyallahu anha dia bawa siwak kayu sugi itu, dia lembutkan dengan air liurnya, bagi Nabi pun bersiwak sebelum Nabi wafat. Ada pula yang kata Nabi sakit lah, ditarik lah, itu semua tak ada, masya-Allah. Nabi bersiwak, lepas tu Nabi seolah-olah Nabi cakap sesuatu, berhenti dah. Lepas tu Nabi wafat dah. Tak ada apa dah, masya-Allah, tabarakallah. Maknanya ke hujung hayat pun Nabi bersiwak. Ada sesuatu yang luar biasa dalam amalan siwak. Kalau kita amalkan benda tu kan, masya-Allah. Saya tengok dalam kitab-kitab lain disebut antaranya memudahkan mati kita bersiwak. Memudahkan ucapan kalimah la ilaha illallah sewaktu kita menghadapi sakaratul maut. Ini semua ulama kata. Mungkin kita boleh try, masya-Allah kan. Kita boleh try. Tapi saya tak ada kayu sugi ustaz, mau import daripada Pakistan pun susah ustaz. Nak buat macam mana kan? Maka ulama-ulama mengistimbat. Mereka kata mereka ambil siwak ni, kayu sugi ni sifatnya macam mana? Keras. Betul tak? Lepas tu atasnya tu lembut macam berus. Betul tak? Maknanya kita ambil berus gigi pun boleh disabitkan kepada bersiwak. Jadi kalau tak dapat kayu sugi, berus gigi lah, masya-Allah. Mai setiap kali solat berus gigi, masya-Allah. Ustaz, nak pakai Colgate kan, nak pakai Dali kan, tu semua jangan tanya lah, masya-Allah, pandai-pandai lah. Mau pakai ubat gigi apa kan. Kalau tak nak berus gigi, tonyoh dengan jari boleh tak ustaz? Ada yang tonyoh dengan jari, masya-Allah. Jari tidak dikira sebagai siwak.
Kerana sifat siwak tu macam mana? Keras atau lembut. Ni keras ada, lembut tak ada, masya-Allah. Tak ada macam berus tu tak ada. Jadi tak boleh, masya-Allah, tidak dikira. Nah, itu amalan. Okey, baik. Itu amalan pertama Nabi ajar pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu duha 2 rakaat, jangan tinggal. Yang keduanya Nabi kata pada dia, puasa 3 hari sebulan. Boleh jadi puasa putih, ayyamul bid, iaitu puasa hari putih kan, 13, 14, 15 kalender Islam. Macam contoh bulan Zulqa'dah. Jadi kita ambil 13, 14, 15 Zulqa'dah. Kita berpuasa sunat. Itu puasa sunat, masya-Allah. Puasa putih. Ataupun puasa hitam. Ada dah puasa hari hitam? Ada. Cuma tak masyhur. Puasa hari hitam bila? 26, 27, 28 ujung. Kalau terlepas ini kita ada masih peluang untuk puasa hari hitam. Masya-Allah. Takut rajin puasa hari hitam lagi jadi macam saya pula, masalah juga masya-Allah. Baik ambil puasa putih kan. Jadi ini 3 hari puasa sebulan Nabi ajar. Yang ketiganya witir, solat sunat witir. Solat sunat witir, masya-Allah. Ini 3 amalan Abu Hurairah istiqamah. Satu tanda syukur pada Allah, satu lagi amalan ini membuatkan dia kaya raya, masya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi kita buat amalan ini bukan kerana nak kaya raya, tapi kita buat kerana benda ini datang daripada Nabi SAW. Ikhlaskan diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mungkin Allah bagi sesuatu yang lebih baik pada kita. Mungkin Allah memenuhi hajat kita. Mungkin Allah Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan segala permintaan kita. Wallahu a'lam, boleh jadi, masya-Allah. Jadi kita nak buatlah amalan ini 3 ni. Witir ni kalau baiknya 3 lah, masya-Allah kan. Waktu witir ni bila habis sembahyang Isya dah mula ada waktu witir. Tapi baiknya kalau ikut cara Nabi, tidur dulu, bangun tengah malam, buat tahajud, lepas tu baru buat witir. Itu baiknya lah, itu afdalnya. Tapi kalau tak boleh juga, takut tak boleh bangun, buat macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Macam mana? Sebelum tidur dia buat witir. Bertakut lagi tengah malam tak terjaga kalau, jadi dia siapkan witir ni, masya-Allah. Ni kan buat 3 lah. Paling teruk 1 lah, masya-Allah. Kalau tu 1 pun tak ada, tak tahu nak kata teruk lagu mana yang teruk, tak tahu. Masya-Allah. Cuba hidupkan 3 amalan ini. Wallahu a'lam, masya-Allah. Boleh jadi baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dia berada dalam satu majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu Nabi. Lepas tu dia kata, masya-Allah, masya-Allah, ada seorang lelaki daripada pedalaman, rajulun min ahlal badiyah, iaitu seorang lelaki daripada pedalaman. Seorang lelaki tadi cuma tak tahu dia ni siapa, mungkin dia orang baru, sebab tu Abu Hurairah khususkan dia. Maknanya dalam majlis ilmu ni semua kita kenal satu sama lain. Kita kenal, kita dah ada dalam kelas lah, contoh macam kelas. Tiba-tiba masuk pelajar baru, semua kita tengok, baru dia ni. Jadi dalam majlis itu dia perhatikan ada seorang lelaki Arab daripada pedalaman, dia mai. Mungkin dia mu'alaf, dia baru masuk Islam ke, atau dia nak dengar majlis Nabi, wallahu alam, tak diceritakan. Dia mai dalam majlis itu, maka Nabi pun mulakan majlis. Nabi kata, sesungguhnya seorang lelaki daripada ahli syurga istazana rabbahu fi zar'i. Dia memohon kepada Tuhannya untuk bercucuk tanam. Bukan ahli dunia, tapi ahli syurga. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah habis hisab. Maknanya yang ahli syurga sudah ada dalam syurga, yang ahli neraka sudah ada dalam ahli neraka. Maka bermulalah kehidupan kita sebagai ahli syurga dan juga sebagai ahli neraka. Masya-Allah. So dia minta pada Allah, dia nak bercucuk tanam di syurga. Tu dia. Dia nak bercucuk tanam. Dan tanam apa kita tak tahu. Harum manis ke apa, wallahu a'lam, kita tak tahu lah. Dia nak bercucuk tanam lah, masya-Allah, nak buat pertanian lah. Maka ditanya, Allah tanya pada dia, bukankah kamu sudah dapat apa yang kamu mahukan? Allah kata, Allah nak ingatkan dia ni, ni ada dekat syurga ni. Bukannya di dunia. Di syurga ni, bukan minta saja, terlintas dalam hati sudah ada dah. Depan. Dan Allah balai di dalam syurga. Kita minta 1, Allah balai 10. Itu cara Allah membalas kita di dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah.
Kita minta satu saja, tapi Allah bagi 10. Itu nahaban, nikmat di syurga macam tu punya dahsyat. Tapi dia pula tiba-tiba minta perkara yang tidak ada bagi kita. Kalau kita tengok, tak ada faedah, tidak ada faedah, tidak ada munasabahnya. Dia nak buat cucur tanam untuk apa? Dia nak berniaga kat mana? Tidak. Padahal semua disediakan di situ. Dia nak saja terlintas dalam hati, semua sudah ada. Maka Allah tanya, bukankah engkau ni sudah dapat semua yang apa yang kamu nak tu? Kan? Allah ingatkan kepada dia, ni kamu bukan ada di dunia, dia ada di syurga ni. Masya Allah. Ibu kepada segala nikmat, syurga. Ibu kepada segala azab, neraka. Masya Allah. Kan? Dia jawab. Dia kata, apa dia kata? Masya Allah. Walakinni uhibbu an azra. Tetapi saya ni suka sangat-sangat kalaulah boleh bercucur tanam. Saya suka sangat-sangat. Macam mana dia tak boleh duduk diam? Dia suka, Masya Allah. Maka Allah izinkan dia. Cucur tanamlah. Dia pun cucur tanam. Dia ambil benih, dia tabur. Dia tabur saja benih itu terus tumbuh membesar. Jadi pokok. Bukan takkan menjadi pokok, terus berbuah. Dan buahnya itu dituai. Dan hasilnya kata Nabi bertimbun seperti mislu jibal. Seperti gunung kata Nabi, Masya Allah. Hasilnya. Maknanya dia petik satu, dia tumbuh balik. Dia petik satu, dia tumbuh balik. Dalam beberapa saat saja dia berlaku, Masya Allah. Maka Allah jawab pada dia. Nah, apa Allah kata? Dunaka ya ibn Adam fa innahu la yushbi'uka syai'. Ambillah wahai anak Adam, memang kamu ni tidak akan puas akan sesuatu. Lalu Arabi itu berkata, tiba-tiba Arabi itu celah pula. Dia kata, wahai Rasulullah, tidak didapati ciri-ciri ahli syurga itu melainkan pada orang Quraisy dan orang Ansar. Dia kata, apa yang kamu bagi tahu ni ya Rasulullah? Ciri-ciri ni aku tengok ada pada golongan Quraisy dengan Ansar saja. Sebab mereka lah suka cucur tanam. Dia tak. Macam kami ni, kami bukan orang cucur tanam. So Nabi pun gelak. Nabi pun dengar dia cakap, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun gelak. Masya-Allah. Gelaknya Nabi ni pasal apa? Ada beberapa sebab. Boleh jadi mungkin Nabi gelak tu, Nabi bagi isyarat kepada sahabat semua yang ada, orang ramai yang ada, jangan buat apa-apa dekat lelaki ni. Jangan kutuk dia, jangan marah dia, ataupun jangan buat sebarangan benda yang tak elok. Pasal apa? Pasal apa? Dia celah dalam majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Kita kan dalam majlis ilmu ada adab dengan tuan guru. Tidak? Tuan guru sedang menyampaikan, macam tadi kita khutbah pun kita tak boleh cakap bila khatib menyampaikan khutbah. Betul tak? Macam tu juga bila Nabi sedang menyampaikan sesuatu, dengar, Masya Allah. Tapi dia ni terus mencela. Kalaulah Nabi tak gelak hari itu, mungkin dia sudah kena dah. Mungkin dia sudah kena dah. Dia pergi loku kepala dia kot. Apa hang tadi? Nabi duk cakap, duk celah-celah jadi pandai macam apa? Pula kata Quraisy lah, kata Ansar lah. Boleh jadi. Maknanya senyuman Nabi itu membuatkan hak lain semua pun terhibur sama. Maknanya Nabi selamatkan dia. Masya Allah. Itu Nabi. Itu Nabi. Masya Allah. Tabarakallah. Ini akhlak Nabi tuan-tuan. Kalau kita tengok kan. Masya Allah. Nabi menyelamatkan seseorang itu secara spontan. Masya Allah. Nabi senyum. Supaya hal lain pun tengok. Oh, Nabi pun terhibur kot. Sebenarnya bukan terhibur. Nabi nak selamatkan lelaki itu kerana dia mencelah masuk dalam ucapan Nabi SAW. Itu Nabi. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau kita tengok akhlak Nabi ni, kalau kita kait dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, apa kita faham tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi? Saja saya nak banglah. Yang saya punya saya tak ambil saya pendapat siapa-siapa. Saja saya nak kongsi dengan tuan-tuan saja. Selama ni kita dengar peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi, apa sebenarnya yang kita boleh nampak rancangan Allah yang sebenarnya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Apa dia sebenarnya? Allah mengambil Nabi naik Isra Mi'raj di langit ini sebab Nabi sedih. Boleh jadi, betul. Sedih. Sebab Nabi kehilangan dua orang yang Nabi sayang, Abu Talib dan juga isterinya Khadijah. Betul. Dan Nabi melalui satu penyiksaan di Taif. Kan?
orang pukul Nabi, baling batu dan sebagainya. Betul, Masya Allah. Apakah perkara ni sedihnya Nabi di tempat-tempat lain sebelum naik Isra Mi'raj atau sebelum pergi Taif tak pernah berlaku kah? Berlaku. Betul tak? Masya Allah. Berlaku. Tapi waktu tu kenapa Allah tak angkat Nabi? Tiba-tiba balik Taif saja terus Nabi Allah angkat Nabi. Pasal apa? Masya Allah. Kalau kita tengok betul-betul tuan-tuan, Nabi melalui satu penyiksaan yang sangat dahsyat di Taif sebenarnya. Kalau kita amati peristiwa itu. Kita dengar Nabi dibaling batu, pecah kepala Nabi, darah keluar banyak sampai Zaid bin Harithah yang ada bersama dengan Nabi nak jadi pelindung Nabi, tak boleh, dia pun kena. Katanya lah Masya Allah, sehingga darah tu berkumpul dalam kasut Nabi sampai Nabi jalan berkocak-kocak darah tu Masya Allah. Tuan-tuan, maknanya Nabi melalui satu penyiksaan yang sangat-sangat, penindasan yang sangat dahsyat. Sebab tu malaikat Jibril turun. Jibril kata apa? Ya Rasulullah, kamu kata ya saja, cukup ya saja. Aku akan minta semua malaikat yang jaga gunung ni, impik gunung tu lempar atas mereka ni. Betul tak? Awak Nabi sebelum ni tak pernah kena dera kah? Di Mekah semua tak kena kah? Kena? Kena? Nabi semayang, mereka letak tai utar di belakang Nabi, Masya Allah, tempat jalan Nabi, mereka letak benda-benda tajam. Awak mata tu malaikat Jibril turun tanya pun nak lempar dekat mereka ni. Sebab apa? Sebab di Taif sangat-sangat teruk dan dahsyat. Sampai malaikat tak boleh tahan. Jadi itulah rancangan Allah sebenarnya. Allah mengangkat Nabi seperti mana Allah angkat Nabi Isa AS. Allah angkat Nabi, Allah punya rancangan sebenarnya, Allah tak mau hantar Nabi balik ke dunia. Pasal sifat manusia ni terlalu teruk sangat. Sampai menyeksakan Nabi sampai macam tu. Sebab Nabi Habibullah, kekasih Allah. Allah pun tak tahan. Maknanya Allah nak lepas kita kot. Mungkin itulah, mungkin. Ini pendapat saya tuan-tuan, Masya Allah. Habis kenapa Allah hantar Nabi balik? Doa Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum-kaum aku ni, sesungguhnya apa yang mereka buat ni mereka pun tak tahu. Inilah Nabi, Masya Allah. Itu yang Allah hantar Nabi balik ke dunia. Dengan diberi hadiah solat, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kemungkinan besarlah pendapat saya, Allah angkat Nabi ini, Allah tak mau hantar Nabi balik. Itu rancangan Allah. Macam mana Allah angkat Nabi Isa AS. Kalau benda tu terjadi hari ini, Islam dah kita. Kan, Masya Allah. Kan? Jadi itu Nabi, Masya Allah. Nah, baik, itu hadis ini. Masya Allah, saya ambil sedikit saja, 5 minit saja. Faedah daripada hadis ini. Apa faedah? Tuan-tuan, kalau kita tengok antara faedah yang kita boleh dapat, di dalam syurga tersedia segala apa yang dikehendaki oleh hati seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam syurga tak payah hamba, semua pun ada dah tersedia. Kan? Semua pun tersedia. Dalam hati saja, terlintas dalam hati saja Allah akan bagi dah, Masya Allah. Berbalik dengan dunia ataupun berbeza dengan dunia, kadang-kala benda yang terlintas dalam hati atau kadang-kala minta pun kita tak dapat. Kita tak dapat. Di syurga, walaupun dia minta benda yang tak ada manfaat, tidak ada faedah, tidak ada munasabahnya, tapi Allah tetap bagi juga. Tapi di dunia, kadang-kala kita rasa benda ni keperluan kita, kita minta Allah tak bagi. Masya Allah. Pasal apa? Sebab nak habaq nikmat di syurga bukan sekadar kita dengar saja, Masya Allah. Tapi sebenarnya sangat-sangat mengindahkan. Sangat-sangat luar biasa punya nikmat di syurga, Masya Allah. Di sini kita minta, Masya Allah, nak jadi kaya. Tapi kadang-kadang tak jadi juga kaya-kaya. Betul tak? Kan? Masya Allah. Sebab di sini kalau kita tengok, ada orang yang Allah bagi rezeki banyak. Ada orang yang Allah bagi rezeki dia sedang-sedang. Ada orang yang Allah bagi rezeki dia cukup makan. Masya Allah. Pasal apa? Itulah lumrah hidup di dunia. Itulah kehidupan manusia di satu tempat yang bernama dunia. Kalau kita ni nak semua yang kita nak, kita duk impikan itu, kita nak dapat benda tu, ini bukan tempatnya. Tempat itu adalah syurga. Sebab tu di dunia ni tuan-tuan, apa yang ada pada diri kita hari ini, itulah yang terbaik bagi diri kita. Terima benda tu, Masya Allah. Hari ini kalau rezeki kita cukup makan, maknanya itulah yang terbaik bagi kita. Masya Allah.
Dan belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kalau rezeki tak berapa cukup, syukur dengan apa yang sudah ada. Kalau rezeki Allah bagi banyak, cara bersyukur adalah bagi kepada mereka yang memerlukan. Masya Allah. Ini lumrah kita untuk hidup di dalam dunia ni, Masya Allah. Kadang-kadang kita ni daripada kecil ada macam-macam impian. Betul tak? Semua nak jadi bank manager, semua nak jadi menteri. Kalau boleh. Time-time macam ni semua pakat nak jadi menteri. Pasal apa? Tak gaduh beli minyak, tak gaduh beli telur, tak gaduh isi minyak. Tak gaduh nak isi minyak, semua kerajaan tangguh. Maksud dia, free. Masya Allah. Kan? Semua nak jadi menteri. Kalau ikutkan semua nak jadi menteri. Betul tak? Masya Allah. Kalau semua nak jadi menteri, siapa nak turun ke bendang? Siapa nak pergi motong getah? Siapa nak kelapa sawit? Betul tak? Masya Allah. Maknanya, masing-masing itu ada kepakaran masing-masing Allah bagi. Kita memiliki kepakaran tersendiri. Biar saintis mai turun bendang pun dia tak boleh cucuk tanam. Betul tak? Kita tak boleh buat kerja saintis. Saintis tak boleh buat kerja kita. Mananya kita pandai dengan cara kita sendiri, Masya Allah. Ini yang terbaik Allah bagi kita pada kita. Terimalah. Terimalah. Kalau nak lebih, nak semua tu, Masya Allah, tunggu masuk syurga. Tak payah minta. Terbit dalam hati saja, lintas saja sudah ada depan dah, Masya Allah. Lagipun di syurga Allah yang akan tanya pada kita. Allah akan tengok kita, Allah kata, mintalah lagi, tamanna, mintalah. Allah minta pada kita, suruh minta pada dia. Ni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebut, roh orang mati syahid ni, dia ada di dalam satu gerombolan ke apa macam sarang burung, dia bergantung di bawah arasy Allah. Roh orang mati syahid ada dalam tu. Dan roh mereka tu akan keluar. Setiap masa keluar, pergi pusing, mai balik. Keluar, pusing, mai balik. Sehingga Allah tanya pada mereka, kamu nak apa-apa tak? Allah tanya. Dia berkata, cukuplah banyak ni pun ya Allah. Yang ni pun tak tahulah nak kata macam mana nikmatnya ya Allah. Allah tanya lagi, tak apalah, mintalah lagi. Tu dia, tu nak hamba syurga. Mintalah lagi. Allah minta pada kita, tuan-tuan. Maka kata Nabi, disebabkan Allah suruh mereka minta, maka mereka akan minta pada Allah suruh dilahirkan kembali ke dunia dan bagi mereka mati syahid sekali lagi. Tu dia, ni permintaan mereka, kata Nabi. Hadis sahih. Masya Allah. Tu nak hambat nikmat syurga macam ni dahsyat, tuan-tuan. Ya Allah. Tapi dunia dengan syurga sama sekali tak sama. Berbeza sangat. Yang di dunia Allah akan bagi yang mana yang terbaik saja bagi kita. Kadang minta A dapat B, kadang minta C dapat D, kadang minta D dapat C. Macam tu. Sebab Allah bagi hanya yang terbaik untuk kita, tu saja Allah bagi. Tapi di syurga minta apa saja Allah bagi. Walaupun benda tu tidak ada manfaat seperti laki ni, dia nak bercucur tanam. Tuan-tuan bayang tengok di syurga nak bercucur tanam kan? Kalau tuan-tuan buat apa? Buka Astro tengok bola ajalah. Tak tahulah Astro ada kata tak di syurga. Kan, Masya Allah. Saja saya bagi bayangan nak kata nikmat, Masya Allah. Relax saja. Teringin nak minum tongkat Ali. Pum, main tongkat Ali. 10 kelai main, Masya Allah. 10 jenis tongkat Ali main. Kan? Kan, Masya Allah. Kan? Tiba-tiba duduk, Masya Allah. Teringin nak tengok konsert apa Era Fazira. Masya Allah, tidak tu ada konsert. Tak ada kot, yang tu tak ada kot. Masya Allah, mungkin ada lain tak. Jadi apa saja di syurga semua Allah bagi. Bahkan Allah gandakan dia. Tapi di dunia tak ada macam tu. Jadi belajar untuk terima benda yang Allah bagi pada kita dan belajar bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan pada kita hari ini, Masya Allah. Jadi saya berhenti di sini. Ada banyak benda yang boleh kita share. Saya nak pergi ke Langkawi lepas pada ini, Masya Allah. Berhari raya dan bercuti di Langkawi, Masya Allah. Masya Allah. Itulah. Nak bawa menantu pergi bersiar-siar hari ini, Masya Allah. Hari Selasa bawa balik. Doakan permusafiran saya. Mudah-mudahan, Masya Allah, tabarakallah, kita sambung balik kalau Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita sekali lagi. Insya Allah saya sambung balik kitab ni, Masya Allah, hadis ini. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, Masya Allah, tabarakallah, sabar dalam setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita, syukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, biar di mana sekalipun, biar apa pun, tuan-tuan, walau dapat sepinggan nasi saja boleh kita makan pun syukur atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua ini berhasil sehingga kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disempena dengan kesempatan ini juga
Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidul Adha pada tuan-tuan. Masya Allah, sambutlah Hari Raya Aidul Adha ini dengan penuh keinsafan. Masya Allah, penuh keinsafan. Bacalah cerita-cerita bagaimana Nabi Ibrahim AS sanggup korbankan satu-satunya anak yang dia ada waktu itu. Masya Allah. Nah, ini pengorbanan. Masya Allah. Bacalah kisah-kisah itu. Berpadah-padah dalam sambutan. InsyaAllah ingat pada yang mereka-mereka yang susah. Masya Allah. Bagi mereka yang buat ibadah korban, buat korban satu panggul kah, seekor kah, Masya Allah, tabarakallah, buat dengan ikhlas. Itu Allah terima. Jangan kadang-kadang ramai dekat saya ada cerita, Ustaz, masjid Ustaz satu panggul 850, surah Ustaz 700. Ni nak kira macam mana Ustaz? Siapa yang buat perbandingan macam tu, saya nasihatkan jangan buat korban. Nasihat saya peribadi, jangan buat korban. Sebab korban adalah sesuatu yang ikhlas daripada kita. Tak, bukannya 800, 700 itu bukan soal dia. Kita sanggup buat dah untuk Allah. 800 ke 900 kita sanggup buat dah. Itulah sebenarnya. Kita tengok Habil dengan Kabil, anak Nabi Adam AS. Dua-dua gaduh nak kahwin dengan Iklimah. Kan? Bukan dua-dua gaduh lah. Sebenarnya Iklimah itu adik kepada Kabil. Anak Nabi Adam kahwin bersilang. Sekali lahir seorang lelaki seorang perempuan. Kali kedua lahir seorang lelaki seorang perempuan berpasangan. Jadi kahwin silang. Dia pakai kahwin silang. Jadi Habil ni patut kahwin dengan Iklimah. Tapi Iklimah ni cantik. Masya Allah. Kabil pula nak dekat adik dia. Jadi gaduh. Maka Nabi Adam suruh sembah korban. Si Habil ni dia bawa kibas ataupun kambing paling besar, paling gemuk, paling elok yang ada pada dia. Yang si Kabil bawa yang paling kecil, yang ada penyakit, bagi kat Allah. Allah terima yang mana? Habil punya kerana yang paling besar dia bagi kerana ikhlas. Masya Allah. Itu yang Allah nak. Kalau kita dah berkira macam si Kabil lah. Ni 900, sana tu mana 700 saja. Tak usah ada kira benda tu. Walau 25,000 sekalipun kalau sanggup boleh buatlah, masya-Allah. Tu Lamborghini ke, Chevrolet ke, macam-macam lembu tu ada lah ni kan, masya-Allah. Kalau ada kemampuan, buatlah, masya-Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah nak terima daripada kita. Bukan duk gaduh-gaduh, masya-Allah, tabarakallah. Jadi cukup sekadar itu saja. Insya-Allah mudah-mudahan Allah pertemukan pertemuan kita sekali lagi. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Mudah-mudahan raya pada tahun ini memberi makna yang begitu berguna kepada kita, masya-Allah. Faedah-faedah yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala terima segala amalan kita selama ini yang kita buat. Itu saja. Haza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa 'indal hisab. Allahumma jamhana hadza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.